Selamat pagi ya. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita memilih satu topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan sudah pastilah tumpuan kita kepada pilihan raya negeri Sarawak yang akan berlangsung pada 18 hari bulan nanti. Tetapi yang penting hari ini undi awal untuk PRN Sarawak telah pun berlangsung, dan mungkin kita akan dapat berkongsi pandangan dan juga suasana terkini, dan saya difahamkan bahawa undi awal ini berjalan dengan begitu teratur dan juga licin, dan ianya tentunya melibatkan anggota-anggota tentera dan juga polis yang berada di Sarawak. Dan topik yang kita pilih hari ini, tumpuan kita, ialah manifesto buat rakyat Sarawak. Dan ini juga bagi saya merupakan satu topik ataupun isu yang cukup penting. Sebenarnya kita ketahui tentang kedudukan terkini disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Kempen secara bebas dan terbuka tidak dapat diadakan seperti apa yang diinginkan oleh parti-parti politik. Jadi mereka menumpukan perhatian kepada manifesto, khususnya dalam usaha untuk menarik sokongan dan juga perhatian daripada pengundi-pengundi yang akan mengundi nanti dalam PRN Sarawak ini. Baiklah, tetamu yang berada di studio menemani saya untuk bercakap tentang isu ini. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Dr. Mazlan Ali, yang merupakan pensyarah kanan Pusat Perdana Fakulti Teknologi dan Informatik Razak UTM. Jadi doktor, apa khabar? Ya, khabar baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini satu topik yang saya kira cukup penting sebenarnya lah untuk kita sembang-sembang. Ya, betul. Dan kita juga akan berusaha untuk menghubungi seorang lagi tetamu yang berada di Sarawak, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Nilson Ilan Mersat, yang merupakan pensyarah kanan Sains Politik dan Hubungan Antarabangsa di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan di Universiti Malaysia Sarawak. Dan sesuatu yang menarik jugalah, kami juga sebenarnya ingin mendapatkan pandangan anda yang sedang bersama kami di ruang bicara ini. Jadi kami membuka dua talian kepada anda di seperti biasalah di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, mungkin buat permulaan ini, Dr. Mazlan, macam kita sebutlah, ramai yang sedang meneliti, sedang melihat tentang manifesto parti-parti yang akan bertanding dalam PRN Sarawak kali ini, dan tentulah masing-masing ingin memberikan sesuatu yang menarik, sesuatu yang dijangkakan akan mendapat perhatian daripada pengundi-pengundi yang bakal turun mengundi pada 18 hari bulan nanti. Tetapi pandangan secara umumnya daripada Dr. Mazlan sendiri bila kita bercakap tentang pilihan raya negeri Sarawak, manifesto parti-parti yang akan bertanding nanti. Ya, terima kasih Abang Syakrawi. Pilihan raya negeri Sarawak ini telah datang selepas kita sebelum ini fokus kepada pilihan raya negeri Melaka. Nampaknya suasana pesta demokrasi di Melaka itu telah sampai ke negeri Sarawak. Kerana Sarawak mereka mesti melaksanakan pilihan raya negeri ini kerana pada satu ketika dia telah melepasi tempoh 5 tahun. Tetapi disebabkan pandemik COVID dan diisytihar darurat, ditangguhkan, dan sekarang pilihan raya yang akan menentukan tampuk pemerintahan negeri Sarawak. Dan sudah pastilah parti-parti politik yang menyertai pilihan raya ini, saya difahamkan ada lebih kurang 12 parti. Tetapi nampaknya kita boleh fokus kepada 3 parti. Pertarungan yang sebenarnya di negeri Sarawak ini adalah antara GPS, Pakatan Harapan dan juga PSB. 3 parti politik yang dianggap mampu untuk menghasilkan satu keputusan yang baik untuk mereka. Dan satu perkara yang menarik ya, Abang Syakrawi, kita lihat kalau di Melaka tidak dibenarkan sama sekali kempen-kempen secara fizikal, tetapi di Sarawak ini 64 Dewan Undangan Negeri dibenarkan, tetapi mematuhi SOP dan dalam lingkungan jumlah peserta-peserta yang dihakkan. Dan nampaknya parti-parti politik, walaupun di Sarawak ini media sosial juga penting sebagai satu platform untuk menyampaikan manifesto mereka, perjuangan, matlamat mereka, tetapi nampaknya di Sarawak ini kita perhatikan kempen-kempen yang berbentuk kunjung
mengunjungi pasar-pasar, kedai-kedai kopi itu nampaknya lebih berkesan. Dan kiranya boleh diperkenalkan calon-calon yang bertanding itu memperkenalkan juga manifesto mereka, apakah yang akan mereka laksanakan sekiranya mereka diberi mandat untuk memerintah Sarawak selepas daripada pilihan raya ini. Pandangan secara terbuka dan juga ikhlas daripada Dr. Mazlan sendirilah. Kita akan berbincang nanti tentang manifesto parti-parti yang akan bertanding nanti. Tetapi daripada apa yang kita lihat, apakah manifesto yang disediakan ini mengambil kira tentang kepelbagaian etnik, kesepaduan wilayah dan juga sentimen kenegerian dalam usaha untuk menarik minat dan juga menarik sokongan daripada pengundi-pengundi. Ya, itu sudah pasti kerana negeri Sarawak ini adalah salah sebuah negeri Borneo yang mana etnik dan juga suasana tempatannya telah menjadikan Sarawak ini sebagai sebuah negeri yang mempunyai tradisi ataupun budaya politik yang tersendiri. Yang berbeza kalau kita menyamakan politik Sarawak ini dengan politik Semenanjung, itu satu perkara yang silap. Kerana di negeri Sarawak ini budaya mereka berbeza dengan budaya Semenanjung. Contohnya kalau di Semenanjung ini isu agama, isu kaum sesuatu yang agak relevan yang boleh menarik sokongan, tetapi tidak di negeri Sarawak. Di negeri Sarawak ini mereka apa-apa etnik sekalipun dan walaupun mereka berbeza agama, tidak menjadi halangan untuk mereka sebenarnya kerana hubungan antara etnik dan juga agama di negeri Sarawak mereka nampaknya lebih toleran. Maka sudah pastilah parti-parti politik yang bertanding ini dalam membina manifesto mereka itu menjurus kepada isu-isu yang membabitkan kepentingan rakyat Sarawak. Sebagai contohnya, sudah pasti mana-mana parti politik mereka akan memperjuangkan semangat perjanjian 1963 itu ada satu agenda yang mesti disentuh oleh mana-mana parti sekalipun, kerana ia ada sesuatu yang sangat dekat dengan hati rakyat Sarawak. Dan parti politik seboleh mungkin mereka mahu menonjolkan identiti tempatan mereka dan sebolehnya tidak mahu ada hubungan dengan pengenalan sebagai satu parti daripada luar negeri Sarawak. Dan saya fikir Pakatan Harapan nampaknya mereka mempunyai manifesto yang berbeza-beza antara satu parti. Mungkin itu adalah satu strategi untuk mendekatkan parti-parti tersebut kepada rakyat Sarawak secara tidak langsung. Dan saya fikir parti-parti politik yang bertanding mereka memahami hakikat, termasuklah saya lihat GPS ini satu parti yang memang mereka dalam manifestonya 34 manifesto itu sangat menarik sebenarnya, kerana mereka menunjukkan identiti, tempatan dan semangat perjuangan untuk mengangkat martabat rakyat Sarawak. Dan demikian juga parti PSB dan juga parti-parti serta calon bebas yang bertanding, sudah pasti mereka mempunyai hasrat tersebut. Kita akan sentuh nanti tentang manifesto parti-parti yang bertanding, terutamanya 34 perkara yang dibangkitkan ataupun dicadangkan oleh Gabungan Parti Sarawak GPS, dan ini juga sesuatu yang menarik. Tapi sebelum itu mungkin saya difahamkan kita dah pun dapat menghubungi rakan kita di Sarawak, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Nielsen yang merupakan pensyarah kanan sains politik dan hubungan antarabangsa di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UNIMAS. Halo Prof. Halo. Prof dapat dengar suara saya dengan jelas ya? Ada masalah teknikal sikit. Okey. Kami nak berkongsi pandangan Prof lah tentang isu yang kami pilih hari ini, Prof, ya, iaitu tentang manifesto buat rakyat Sarawak. Dan kita tahu ini merupakan senjata yang cukup penting sebenarnya kepada parti-parti politik yang bertanding, kerana inilah cara untuk mempengaruhi pengundi-pengundi yang akan membuang undi pada 18 hari bulan nanti, Prof, ya. Tapi pandangan Prof sendiri, reaksi dan juga respon daripada pengundi-pengundi di Sarawak setakat ini, Prof, apakah mereka memberikan tumpuan yang begitu serius kepada manifesto parti-parti yang akan bertanding nanti dalam PRN Sarawak kali ini, Prof? Okey, terima kasih. Terlebih dahulu mohon maaf lah, tadi ada masalah teknikal sikit. Dan salam sejahtera dan terima kasih bernama diri ya. Setakat ni
hampir semua parti politik saya ingat yang bertanding itu seperti dimulakan dengan GPS dulu, Parti Bersatu, Parti Sarawak Bersatu, PSP, Parti Bumi Penyalang, PBK, dan juga parti-parti yang lain, Parti Bangsa Daerah Sarawak, semuanya sudah mengeluarkan manifesto masing-masing. Dan seperti mana yang kita tahu bahawa manifesto ini merupakan janji-janji pilihan raya, apa yang mereka idamkan seandainya mereka berkuasa. Dan ada di antara manifesto itu panjang isi dia, konten dia sangat komprehensif, dan ada juga manifesto yang dikeluarkan oleh individu, ringkas, mungkin satu muka surat dan sebagainya. Ada juga parti politik yang meletakkan hanya gist saja ataupun bahagian isi-isi penting dalam manifesto mereka. Tapi apa yang penting adalah apabila kita berbincang tentang pilihan raya dan juga demokrasi ini, kita ingin tahu apakah janji-janji ataupun impian sekurang-kurangnya vision mereka yang bertanding, sama ada secara individu ataupun sebagai sebuah parti politik, kerana mereka lah yang akan menjalankan pemerintahan negeri ataupun negara seandainya mereka berkuasa. Dan setakat ini kita lihat pilihan raya di Sarawak sangat meriah. Khasnya kalau kita pergi ke Kuching dan juga beberapa kawasan di luar bandar, kita dapati bahawa bendera-bendera dan juga banners banyak yang naik sangat berwarna-warni. Dan 2 minggu yang lepas saya pergi ke Bintulu sebelum pilihan raya, selepas itu ke Sibu dan juga di sepanjang jalan Pen Borneo tu, sentimen ataupun keinginan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi itu memang dapat dirasakan. Jadi apabila diumumkan tarikh penamaan calon dan sebagainya, sudah tentunya itu adalah satu-satunya saat yang dinanti-nantikan. Dan saya pasti pilihan raya pada kali ini sangat berwarna-warni, dan seperti mana yang kita tahu bahawa pertandingan ada sampai 8 penjuru misalnya. Straight fight ataupun 1 lawan 1 itu mungkin tidak banyak tapi menariklah, itu yang saya lihat. Okey, kita akan dapatkan lagi pandangan Prof sebentar lagi, kerana saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di Thailand kita sekarang ini. Mungkin kita boleh kongsi sesuatu yang menarik bersama dengan pemanggil kita ini. Dr. Muzaffar sudah pun bersiap sedia di Thailand kami sekarang ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarkawi. Ya, saya sihat Syarkawi? Macam biasalah, masih lagi dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Dr. Muzaffar Shah Melo call dari USIP. Ya. Okey. So bagus isu malam ni, manifesto daripada PRN Sarawak Ya. Okey, so sebelum kita go detail kan, apa you cakap tadi, you nak bincang pasal manifesto yang ditawarkan oleh parti-parti politik ni kan? Ya. Ya, you kena bincang dulu status apa kuasa undang-undang manifesto ni dulu, baru rancak sikit. Betul. Saya rasa semua orang dah tahu dah satu Malaysia. Tak apa, saya bagi tahu lagi sekali. Ingatkan, manifesto ni dia macam janji manis tau. Dia tak ada kuasa undang-undang. Maksud dia, kalau dah habis pilihan raya nanti, kalau orang yang buat janji tu tak memenuhi janjinya, so kita tak boleh saman dia di mahkamah. Itu masalah paling besar. Betul. So nak tanya soalan lah, macam ada tak idea daripada ahli panel ke siapa-siapa ke, macam mana kita nak pastikan ni apa yang diorang cakap sekarang ni tengah kempen hangat ni betul-betul dipenuhi dah habis, lepas habis pilihan raya ni. Tak nak lah nanti kan dah habis pilihan raya, habis manis, lepas semua dibuat janji tinggal janji. Janji tinggal janji. You pun tahu kan so apa kita nak buat ni, kesian rakyat Malaysia ni. Betul. Itu ajalah ya. Okey, stay safe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Dr. Muzaffar. Menarik sebenarnya itu jugalah soalan yang saya nak lontarkan kepada Dr. Mazlan Ali tentang, memanglah kita terpaksa menerima hakikat yang hakiki lah, bahawa manifesto itu merupakan janji-janji yang dibuat oleh parti-parti politik yang akan bertanding dalam mana-mana pilihan raya sekalipun, tetapi ianya tidak ada ikatan dari aspek undang-undang. Jadi kalaupun tidak ditunaikan segala janji yang disebut itu ataupun yang dilontarkan itu, tidak boleh mengambil tindakan undang-undang. Jadi pandangan doktor dalam isu ini. Ya, sebenarnya pemanggil tadi bertanyakan satu soalan yang kalau 20 tahun dulu tak ada orang tanya begitu. Betul. Maksudnya literasi politik itu adalah tinggi.
Ini sebenarnya memberi satu peringatan kepada parti-parti politik bahawa mereka sekarang berdepan dengan masyarakat Malaysia yang tahu hak mereka. Zaman kerajaan tahu semuanya sudah pun berakhir. Segala janji betul. Janji ini manifesto ni satu janji. Seperti juga kita kalau sebagai pegawai awam contohnya, kita ada ikrar kita, sasaran kita untuk mencapai KPI sebagai contohnya. Kata kalau kita nak capai 10 target kita, mungkin kita dapat 8 saja. Demikian juga parti politik ini. Sesebuah parti yang bertanggungjawab, mereka akan merangka satu manifesto yang realistik. Kerana mereka tahu bahawa hari ini rakyat Malaysia pun sudah boleh menilai. Kalau kita menjanjikan satu manifesto yang asasnya orang awam pun tahu tak mungkin dicapai. Sebagai contohnya, saya ada melihat nampaknya ada parti-parti politik ni yang berjanji bahawa akan memberi pendidikan percuma kepada rakyat. Nampaknya berulang lagi pendidikan percuma ni, walaupun pendidikan percuma itu satu perkara yang pada saya agak tidak realistik dalam konteks Malaysia sebagai negara membangun sekarang. Kalaulah kita ni setara Kanada, setara Denmark contohnya, atau Sweden, saya rasa itu realistik. Jadi dalam menghadapi pilihan raya negeri Sarawak ini, kemungkinan parti yang akan menabur manifesto janji-janji yang tak masuk akal ini, mereka akan ditolak oleh rakyat. Dan sekalipun mereka dipilih, apabila mereka gagal untuk melunaskan janji mereka, harus diingat bahawa rakyat akan mempunyai masa untuk menentukan nasib mereka dalam pilihan raya yang akan datang. Betul. Ya. Baik, cuba kita dapatkan pandangan daripada Dr. Nielsen berkaitan dengan isu ini, Dok. Ya, kalau kita lihat Prof, apa yang dijanjikan oleh Gabungan Parti Sarawak khususnya, ada 34 perkara sebenarnya yang dibangkitkan, begitu juga dengan Parti Sarawak Bersatu, PSB, Parti Bumi Kenyalang, PBK. Tapi seperti apa yang disebut oleh pemanggil kita tadilah, dan juga disebut oleh rakan kita yang berada di studio, Dr. Mazlan Ali, janji-janji ataupun manifesto yang bersifat realistik. Apakah Prof melihat bahawa ini mungkin akan memberikan satu tekanan dan juga bebanan sebenarnya kepada parti-parti yang telah pun menjanjikan bulan dan bintang dalam manifesto mereka? Janji bulan dan bintang, satu sangat-sangat menarik. Bagi saya melihat manifesto ini sebagai salah satu daripada aspek yang penting dalam proses pilihan raya, pasnya waktu pengundian, dan terpulang kepada individu ataupun kita sebagai pengundi 21 tahun ke atas nanti akan diturunkan kepada 18 tahun untuk membuat penilaian sama ada manifesto itu realistik ataupun tidak. Dan sekiranya ianya tidak realistik, tetapi berkuasa juga, 5 tahun daripada sekarang kita kena buat keputusan yang berbeza. Tetapi pentingnya manifesto itu adalah supaya pengundi-pengundi tahu sebenarnya isi hati calon-calon dan juga parti-parti politik yang bertanding. Itu kena didedahkan untuk mendapatkan keyakinan daripada penyokong ataupun daripada pengundi-pengundi. Dan berbalik kepada manifesto yang terdapat di negeri Sarawak pada masa ini, memang bermacam-macam manifesto dia, termasuk aspek tanah dan juga pembangunan. Banyak menyentuh tentang pembangunan asas, basic needs masyarakat di Sarawak. Ini saya rasa satu yang sangat realistik, kerana sebagai sebuah negeri yang luas dan masih memerlukan banyak lagi pembangunan dalam aspek kemudahan asas. Ini adalah sesuatu yang boleh menarik perhatian pengundi-pengundi, dan kita berharap siapa saja yang berjanji untuk menyelesaikan ataupun untuk mengurangkan beban ini akan mendapat sokongan daripada rakyat dan seterusnya laksanakan janji-janji tersebut. Itu saja. Ya, saya juga nak dapat pandangan Dr. Nielsen secara jujur dan ikhlas lah. Manifesto adalah penuh dengan janji-janji yang begitu menarik sebenarnya. Tetapi apa yang rakyat Sarawak mahu sebenarnya?
dalam selepas pilihan raya ini nanti? Saya rasa kalau kita lihat across the board, dia punya manifesto, parti-parti politik yang bertanding ataupun individu itu, sebagian besar daripada cabaran ataupun sebagian besar daripada rancangan yang ingin dilaksanakan adalah berkaitan dengan pembangunan. Saya rasa saya lebih fokus kepada kawasan luar bandar, sebab kita semua tahu bahawa sekolah-sekolah daif begitu banyak di Sarawak, dan juga saya ingat di Sabah pun mempunyai nasib yang sama. Dan sekiranya kemudahan asas seperti ini tidak diperbetulkan, maka ia akan menghalang ataupun menghambat proses pembangunan negara, kerana modal insan kita akan terjejas dan terganggu. Itu dari aspek kesihatan, dari aspek pendidikan. Dan pada masa ini kita sedang dilanda oleh satu wabak penyakit COVID-19. Dan ramai yang memikirkan adakah kita mempunyai kemudahan kesihatan, klinik, hospital dan sebagainya yang mencukupi. Dan kemudahan-kemudahan asas seperti ini, saya rasa itulah sebenarnya yang diperlukan oleh penduduk-penduduk di kawasan, khasnya kawasan luar bandar yang masih lagi memerlukan pembangunan. Dan sudah tentunya mereka yang berada di kawasan bandar, kerana keperluan asas, basic needs ataupun keperluan mereka sudah berbeza, meningkat ataupun sudah multiply, mungkin ataupun keperluan mereka lebih lain daripada yang di kawasan luar bandar. Sebab tu kalau kita masih ingat dulu zaman Tok Nan berkuasa di Sarawak, dia menggunakan satu slogan, Go Rural, pergi ke kawasan luar bandar, untuk memberikan penekanan. Dan saya pasti apa yang dilakukan oleh, kalau kita teliti manifesto GPS itu, adalah merupakan satu kesinambungan idea tersebut, dan memandangkan sebahagian besar daripada kerusi Dewan Undangan Negeri Sarawak adalah di kawasan luar bandar. Saya rasa itulah yang mereka inginkan. Okey. Baik, menarik apa yang disebut oleh Profesor Dr. Nielsen, dan barangkali Dr. Mazlan juga ada pandangan yang tersendiri. Baik, cuba kita lihat daripada 34 perkara yang dibangkitkan oleh Gabungan Parti Sarawak, dan sebagai parti yang memerintah sebelum ini, tentunya lah kelebihan ada kepada GPS dari aspek membangunkan Sarawak mengikut kehendak rakyat Sarawak sendiri. Tetapi apakah secara peribadi Dr. melihat bahawa manifesto yang diketengahkan oleh GPS ini jauh lebih realistik jika dibandingkan dengan janji-janji yang dibuat oleh parti-parti lain yang bertanding? Ya, secara jujurnya saya menilai GPS ini adalah satu gabungan politik yang mempunyai kelebihannya dalam politik Sarawak ini. Legasi Tan Sri Adnan Satem, arwah, semasa menjadi Ketua Menteri pada masa lalu, nampaknya rakyat Sarawak begitu nampak begitu fokus kepada kepimpinan Allahyarham Tan Sri Adnan Satem ini. Dan Tan Sri Johari nampaknya meneruskan agenda itu. Dan GPS ini asasnya dia adalah satu gabungan parti politik yang agak kuat, kerana ada 4 parti teras yang menunjangi GPS. Dan kalau dilihat pada 34 janji manifesto, nampak agak, pada saya menilainya agak realistik. Kerana GPS ini manifestonya lebih menjurus kepada kesinambungan pentadbiran dan juga pembangunan yang telah berlaku dan akan berlaku. Jadi itu yang ditawarkan, yang difokuskan oleh GPS ini. Dan secara kebetulan negeri Sarawak ini adalah satu negeri yang masih lagi boleh dikatakan negeri yang faktor politik pembangunan itu masih kuat, kerana sebahagian besar daripada bumi Sarawak ini masih perlu dibangunkan dengan infrastruktur, kemudahan dan juga sekolah, pusat-pusat khidmat rakyat seperti pusat kesihatan, hospital dan sebagainya. GPS mempunyai kelebihan kerana sebagai sebuah kerajaan yang menyandang. Parti ini boleh menunjukkan track rekodnya kepada rakyat Sarawak. Akan tetapi harus diingat bahawa GPS tidak seharusnya terlalu yakin, kerana nampaknya PSB ni asalnya juga pecahan daripada parti-parti
seperti SUPP dahulu dan beberapa parti-parti lain, pemimpin parti lain yang menyertai PSB ini, dan nampaknya PSB berusaha untuk menjadi alternatif kepada GPS, dan nampaknya parti ini juga sedang memfokuskan kepada isu-isu tempatan dengan hasrat bahawa PSB ini ingin menggantikan GPS kerana mereka mengatakan GPS gagal dalam beberapa aspek yang sepatutnya mereka perjuang kepada rakyat. Dan jangan lupa juga bahawa DAP adalah satu parti yang popular di kawasan bandar. Betul. Dan adakah DAP akan menyapu kawasan-kawasan bandar yang ditandinginya? Ini adalah satu perkara yang perlu diberi perhatian dalam politik Sarawak ini. Namun secara keseluruhannya saya melihat bahawa 34 janji oleh GPS ni begitu realistik dengan suasana yang berlaku di negeri Sarawak pada hari ini, jangkaan harapan dan juga wawasan yang cuba mereka tonjolkan dalam memimpin negeri Sarawak. Okey, kita kembali semula kepada Dr. Nielsen yang berada di yang kita hubungi melalui Zoom ketika ini. Jadi Prof, sesuatu yang menarik. Saya nak dapat pandangan Prof juga tentang manifesto yang diketengahkan oleh Parti Sarawak Bersatu ataupun PSB. Ini pun disentuh seminta selalu oleh Dr. Mazlan Ali. Dan kalau kita lihat fokus utama kepada PSB dalam manifesto ini ialah autonomi dan pentadbiran, pembaharuan pendidikan dan pembaharuan sosioekonomi, dan antaranya ialah tentang kebebasan beragama, rakan kongsi di antara setara di Malaysia di bawah perjanjian Malaysia ataupun MA 63, mendapatkan semula hak wilayah laut, mendapat semula hak minyak dan gas, pembaharuan dalam beasiswa. Itu antara perkara-perkara penting yang ingin diperjuangkan dan dilaksanakan oleh PSB sekiranya rakyat Sarawak memberi kepercayaan dan memilih mereka dalam pilihan raya negeri kali ini. Tapi pandangan Prof, apakah itu sesuatu yang menarik pengundi-pengundi di Sarawak ketika ini? Sekiranya kita, terima kasih sekiranya kita perhatikan manifesto yang dikeluarkan oleh keempat ataupun sebagian besar daripada parti politik itu, kita dapati bahawa mereka memperjuangkan isu yang sama, bukan sesuatu yang betul-betul baru dalam konteks politik di negeri Sarawak. Dan mungkin apa yang disebut oleh Dr. Mazlan tadi agak betul, kerana PSB ini mempunyai sejarah yang menarik kerana pernah bersama-sama dengan kerajaan negeri Sarawak sebelum membuat keputusan untuk tidak menyertai ataupun tidak menyertai GPS ini. Jadi agenda ataupun isu-isu yang diketengahkan banyak persamaan dengan apa yang diperjuangkan oleh GPS dan juga beberapa parti-parti politik yang lain seperti isu sosioekonomi, dan ini berbalik kepada apa yang saya nyatakan lebih awal tadi bahawa parti-parti politik yang seperti PSB ini banyak base dia ataupun banyak berusaha untuk mendapatkan sokongan di kawasan-kawasan luar bandar dan termasuk juga kawasan bandar lah. Kalau kita perhatikan dia bertanding di lebih 70 kerusi dibandingkan dengan parti-parti yang lain. Jadi agenda ataupun isu yang utama adalah masih lagi pembangunan, iaitu menaikkan taraf sosioekonomi masyarakat di Sarawak. Jadi sekiranya ditanya secara personally ataupun secara pribadi, tidak ada yang betul-betul lain daripada yang pernah dikemukakan oleh parti-parti politik yang bertanding sejak 5-6 pilihan raya yang lalu. The bottom line is isu yang utama adalah pembangunan. Itu yang saya nampak lah. Okay. Itu yang Prof Dr. Nielsen nampak. Tapi saya nak dapat juga pandangan Prof Dr. Nielsen sebelum saya pergi kepada Dr. Mazlan Ali. Ini tentang manifesto yang dikemukakan ataupun diketengahkan oleh Parti Bumi Kenyalang ataupun PBK. Sesuatu yang menarik perhatian saya ialah teratas dalam manifesto ini ialah mengusahakan Sarawak keluar dari Malaysia secara aman seperti Singapura. Apakah ini yang diinginkan oleh rakyat Sarawak? Ini adalah sesuatu yang menarik. Saya rasa ini pun bukan isu yang baru dan pernah dibangkitkan, dan
saya rasa Tok Nan pernah zaman pilihan raya dahulu tahun 2016 beliau menyatakan is a no. Jadi bermakna tidak. Itu adalah pendirian saya rasa GPS juga mempunyai pendirian yang sama. Dan mungkin kalau kita lihat keadaan ataupun sentimen di Sarawak ni mungkin tindakan ini adalah sesuatu yang mungkin terlalu drastik lah, terlalu emosional. Itu bagi saya lah, tanpa mengambil kira kedudukan Sarawak, keadaan security keselamatan serantau dan juga di peringkat global. Jadi memangnya itu seperti suatu yang difokuskan oleh parti ini, sebab dalam manifesto dia diletakkan sebagai poin yang di atas sekali. Dan saya rasa mungkin ada segelintir mereka yang tertarik dengan ini, sebab itu kalau kita lihat perkataan yang digunakan di hujung itu aman, secara aman, peaceful kan. Dan kita tahu kalau kita keluar daripada sesebuah negara, ask for separation daripada negara yang lain, kita kena rujuk kepada katakan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, memerlukan pencadang dan sebagainya. Itu kalau dilakukan secara aman. Tapi secara peribadi, berdasarkan perhatian saya, ini adalah suatu isu yang menarik, boleh menarik perhatian, tetapi mungkin impaknya tidak seperti mana yang diharapkan dalam perjuangan ini. Okey. Ya, itu. Ya. Saya cuba dapatkan pandangan Dr. Mazlan Ali tentang apa yang dibangkitkan ataupun apa yang dikemukakan dalam manifesto bagi Parti Bumi Kenyalang ini. Yang pertama tadi macam kita sebutlah, menarik keluar Sarawak dari Malaysia secara aman. Tetapi ada juga perkara-perkara yang mungkin tidak begitu bukan kita katakan tidak boleh dilakukan, tetapi mungkin agak sukar sebenarnya. Antaranya ialah subsidi ataupun bantuan kesusahan khas bernilai RM3,000 kepada pengundi, subsidi deposit dan pinjaman tanpa faedah kepada pembeli rumah kali pertama, subsidi pembelian kenderaan bermotor pertama dan pendidikan percuma. Itu antara perkara-perkara penting yang dibangkitkan oleh Parti Bumi Kenyalang ataupun PBK dalam manifesto mereka. Logik ataupun tak logik? Ya, seperti yang saya sebut tadi, ada parti-parti politik yang nampaknya manifesto realistik dengan suasana. Ada parti politik yang agak tidak realistik. Antaranya manifesto Parti Bumi Kenyalang yang ingin membawa Sarawak itu keluar daripada Malaysia, walaupun disebut tadi aman, tetapi sebenarnya secara psikologinya rakyat ini akan berfikir tentang pemisahan daripada persekutuan. Maka saya tidak fikir itu adalah satu kempen politik yang berkesan. Kerana sebagaimana kita lihat 34 manifesto yang dibentangkan oleh GPS, nampaknya mungkin tergambar dalam fikiran rakyat ini ada satu yang real, kerana fokus untuk membawa kesejahteraan, membangunkan rakyat, untuk meningkatkan taraf berbanding keluar daripada Malaysia akan tergambar satu konflik dan seumpamanya. Saya fikir walaupun menarik sebenarnya, di satu-satu sudut kita lihat kepada mereka yang ada sentimen itu tentu menarik, tetapi dia tidak akan menarik perhatian majoriti daripada rakyat Sarawak, kerana seperti yang kita tahu, rakyat Sarawak mereka berbeza dengan komuniti di negeri-negeri yang lain, kerana rakyat Sarawak mereka boleh hidup bersama walaupun berbeza etnik dan berbeza agama. Dan pengalaman saya beberapa kali mengunjungi Sarawak, dan realitinya begitu. Saya ni nampak tidak ada masalah dari segi hubungan, dan boleh dikatakan Sarawak ini sebagai satu negara, satu negeri model kepada keharmonian kehidupan pelbagai etnik dan semangat perpaduan yang ditunjukkan. Ini kita boleh puji sebenarnya rakyat Sarawak ini. Saya setuju. Okey, kita akan sambung lagi
Dr. Mazlan dan juga Profesor Dr. Nielsen, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan dua talian itu masih kami buka sebenarnya kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Saya percaya anda juga mungkin ada pandangan-pandangan tersendiri yang ingin anda kongsikan bersama kami di ruang bicara ini. Panggil kami, kita rehat dulu. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang cukup relevan sebenarnya, iaitu manifesto buat rakyat Sarawak. Dan kita masih lagi bersama dengan dua tetamu yang cukup hebat dan juga matang sebenarnya dari aspek pandangan mereka tentang politik. Dr. Mazlan Ali, iaitu pensyarah kanan di Pusat Perdana Fakulti Teknologi dan Informatik Razak UTM. Dan kita juga tentunya masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Profesor Dr. Nielsen Ilan Mersat, iaitu pensyarah kanan Sains Politik dan Hubungan Antarabangsa Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan di UNIMAS. Baik, saya nak dapatkan pandangan daripada Profesor Dr. Nielsen. Memanglah rata-rata beranggapan bahawa mungkin GPS sekali lagi akan menang dalam pilihan raya negeri Sarawak kali ini. Tetapi itu hanya pandangan daripada beberapa pihak tertentu. Tetapi saya nak beralih sedikit, bukan saja bercakap tentang manifesto, saya juga nak sentuh tentang populariti Tan Sri Abang Jo kita. Apakah rakyat Sarawak masih lagi melihat Abang Jo sebagai satu tokoh yang perlu terus diberi sokongan oleh pengundi-pengundi Sarawak? Saya? Ya. Silakan, Prof. Okey, terima kasih. Satu soalan yang menarik dan susah juga untuk dijawab. Okey, kalau kita dari aspek dalam suatu pilihan raya tu, setiap orang ataupun setiap parti itu dia mempunyai peluang ataupun peluang untuk memenangi dalam suatu persaingan. Ya. Tapi bagi kes di Sarawak pada kali ini, kita lihat bahawa semacam ataupun wujud suatu kesinambungan daripada legacy kepada legacy ataupun sesuatu yang telah dimulakan khasnya zaman apabila Tok Nan dulu menjadi Ketua Menteri. Dan kalau kita lihat jumlah kerusi yang diperolehi pada tahun 2016 masa pilihan raya itu sangat tinggi dibandingkan dengan pilihan raya sebelum itu. Dan apa yang telah dilakukan oleh pentadbiran Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sejak itu adalah merupakan satu kesinambungan kepada legasi yang telah dimulakan oleh Tok Nan khasnya, dan ditambahkan pula dengan idea-idea besar berkaitan dengan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan sebagainya untuk negeri Sarawak. Dan saya lihat ini adalah suatu yang advantage ataupun suatu yang boleh menguntungkan, boleh memberi peluang untuk memenangi pilihan raya dengan selesa bagi GPS. Jadi disebabkan oleh the feeling good tu masih lagi wujud di kalangan penduduk ataupun pengundi-pengundi di Sarawak. So itu sajalah setakat ini. Okey. Baik, cuba Dr. Mazlan, kita lihat kepada parti-parti lain, terutamanya tadi pun sebentar lalu Dr. sebut tentang DAP sendiri, dan kita tahu bahawa penguasaan DAP terutamanya di kawasan-kawasan bandar masih lagi dikatakan begitu kuat. PKR meletakkan 28 calon, DAP meletakkan hanya 26 calon, walaupun ada sedikit kata orang krisis sebelum penamaan calon dilakukan antara PKR dan juga DAP. Tetapi apakah ini akan DAP masih lagi mempunyai kekuatan dan kelebihan bila kita bercakap calon-calon yang bertanding di kawasan bandar terutamanya? Ya, sebab tu saya memikirkan rakyat dan juga pemerhati politik sedang memerhatikan pilihan raya negeri Sarawak ini, adakah Pakatan Harapan selepas prestasi yang agak hamba di negeri Melaka, adakah di negeri Sarawak ini mereka mampu untuk melonjakkan kembali? Dan kita lihat apa yang berlaku di Sarawak ini, sebagaimana kita dengar
pandangan-pandangan pemerhati yang menyatakan bahawa GPS mungkin berpeluang untuk mengekalkan kerajaan sedia ada, bukan semata-mata kerana faktor rakyat akan memberi sokongan kepada GPS atas dasar itu, tetapi ada pemerhati menyatakan bahawa nampaknya kedudukan pembangkang yang tidak begitu baik kerana pertama antara PSB dengan PS sendiri tidak dapat mencari satu kesetujuan sehingga mencetuskan pertandingan 3 penjuru antara 3 koalisi besar. Sekiranya PSB dan PS mungkin boleh mengadakan satu kerjasama untuk mewujudkan sekurang-kurangnya 2 penjuru dalam konteks koalisi yang besar, iaitu antara GPS dan juga PSB, mungkin peluang itu akan lebih. Dan pada masa yang sama juga antara PKR, DAP dan Amanah, mereka bertanding menggunakan lambang masing-masing. Dan ini mungkin dilihat oleh sesengah pemerhati yang menyatakan memberi kelebihan kepada GPS. Bagaimanapun dalam politik ini, dia politik satu perkara yang sangat dinamik dan elastik, dan perubahan trend untuk pengundian dalam pilihan raya boleh berubah dengan cepat. Cuma satu perkara yang mungkin akan mencetuskan harapan kepada parti-parti seperti DAP, PKR dan juga parti pembangkang dalam konteks pembangkang ini, apabila sejumlah pengundi 18 tahun pada 15 hari bulan esok 15 bulan mereka sudah disahkan boleh mengundi, dan mungkin akan membawa sedikit impak. Kita akan lihat nanti trend pengundi muda ini kehala manakah sokongan mereka. Sekiranya mereka memberi sokongan kepada pembangkang, mungkin akan memberikan sedikit lonjakan kepada pembangkang dan memberi cabaran kepada parti pemerintah di negeri Sarawak. Okey, Dr. Nelson, ini satu lagi isu yang bagi saya cukup penting dan menarik sebenarnya. Kalau kita kembali semulalah kepada perkara yang kita sentuh, iaitu tentang manifesto parti-parti yang akan bertanding dalam pilihan negeri Sarawak kali ini. PSB ini menarik, dalam manifesto juga memperuntukkan sekurang-kurangnya 1 jawatan tertinggi dalam kerajaan negeri kepada setiap kumpulan etnik utama di negeri itu jika mereka menang. Mungkin ini yang dimaukan agaknya oleh etnik-etnik seperti kaum Dayak, Melayu, Melanau, Cina dan sekumpulan pribumi minoriti. Apakah ini satu lagi kita panggil apa sebagai satu lagi tawaran yang cukup menarik sebenarnya daripada parti ini? Okey, terima kasih. Dan ini lagi bukan sesuatu yang baru lah, sesuatu yang lama. Kalau kita masih ingat lagi pada tahun 1991, Parti Bangsa Dayak Sarawak menggunakan slogan CMS, Chief Minister of Sarawak 1991, yang maksud dia mereka ingin memegang jawatan Ketua Menteri. Jadi pada masa tersebut mereka memenangi sebahagian besar daripada kursi di kawasan bawah bandar, tetapi tidak mencukupi untuk membentuk kerajaan. Dan saya rasa apa yang di sebalik statement ini, manifesto ini adalah satu hakikat bahawa negeri Sarawak ini terdiri daripada berbagai kaum, dan mungkin bagi kita yang bagi pengkaji-pengkaji politik dan juga ekonomi negeri Sarawak dan juga umum mengetahui bahawa di negeri Sarawak ini kita tidak mempunyai kumpulan yang betul-betul majoriti. Jadi kurang lebih 30 lebih sikit macam itulah. Dan untuk membentuk kerajaan, dia memerlukan sekurang-kurangnya 2 kumpulan etnik yang utama. Apa yang saya maksudkan di sini adalah kumpulan Bumi Putra Islam, Bumi Putra bukan Islam, dan juga bukan Bumi Putra. Kalau kita gunakan klasifikasi tersebut, ada 3. So at least 2 daripada kumpulan ini bergabung untuk membentuk kerajaan. Jadi satu-satu ras itu, satu-satu kumpulan itu dia tidak boleh membentuk kerajaan. Itu adalah set up yang berada di Sarawak pada masa ini. Dan saya rasa isu ini dibangkitkan adalah untuk mendapatkan perhatian daripada sokongan dan juga
daripada pengundi-pengundi. Dan kalau kita lihat set up di Sarawak pada masa ini, Ketua Menteri dia sebelum pilihan raya lah, Ketua Menteri dia adalah Dato' Abang Jo, dan timbalan Ketua Menteri dia Dato' Ahmad Douglas juga, dan Tan Sri Mendiang, Tan Sri James Masing yang baru meninggal ni, dan juga Dato' Ahmad Tawang Tengah. Jadi dia mencerminkan satu perwakilan dari komposisi etnik yang mencukupi, dan pada suatu ketika kaum bukan bumi putra Cina khasnya juga mempunyai peluang untuk memegang jawatan sebagai timbalan Ketua Menteri, sehingga SCPP tewas begitu teruk di tangan DAP pada suatu ketika lah. Jadi jawatan itu macam tiada lagi dalam tangan mereka. Dan ringkasnya saya melihat ini sebagai suatu isu yang boleh menarik perhatian pengundi sebagai satu janji, dan sebab itulah ia diletakkan dalam manifesto. Tetapi orang Sarawak tahu, dan kita lihat modul penggiliran jawatan Ketua Menteri di Sabah pada suatu ketika, di mana setiap etnik itu diberi peluang untuk memegang jawatan Ketua Menteri, tapi nampaknya secara peribadi saya melihat itu sebagai kurang berjaya dan tidak wujud lagi sehingga kepada hari ini. Dan elok kalau diletakkan dalam manifesto untuk mendapatkan perhatian penyokong-penyokong. Saya rasa itu tujuan dia. Okey. Menarik. Baik, Dr. Mazlan, apakah anda setuju dengan apa yang disebut oleh Profesor Dr. Nielsen berkaitan dengan isu ini? Ya, saya fikir pandangan Prof adalah sangat relevan dengan apa yang berlaku di negeri Sarawak. Kerana idea menawarkan jawatan timbalan Ketua Menteri, kalau dahulu ada juga janji-janji untuk memberi jawatan timbalan Perdana Menteri kepada Borneo. Jadi bukan benda baru sebenarnya. Dan saya yakin Prof Nielsen sebagai anak Sarawak lebih memahami budaya politik di negeri Sarawak, dan saya fikir pandangan beliau itu adalah satu pandangan yang sangat komprehensif. Dan masa beberapa hari ini parti-parti politik mungkin boleh mempertimbangkan nasihat daripada Prof tentang hala tuju mereka beberapa hari di dalam kempen untuk memenangi hati rakyat Sarawak. Baik, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya Prof, masa mencemburui kita sebenarnya. Tapi saya nak dapat pandangan Prof. Ini pun sesuatu yang penting lah. Mungkin kita tinggalkan dulu tentang manifesto ini, tetapi dikatakan bahawa GPS fakta ataupun hakikat ialah dianggap sebagai parti yang cukup friendly sebenarnya dengan kerajaan persekutuan, dan ini telah pun terbukti sebenarnya daripada beberapa perkara yang dibangkitkan oleh kerajaan negeri Sarawak telah pun diberi perhatian yang serius oleh kerajaan persekutuan. Jadi apakah ini juga akan memberikan kelebihan sebenarnya di antara GPS dan parti-parti lain yang bertanding dalam pilihan raya negeri Sarawak kali ini, Prof? Boleh ulang, tak jelas bahagian awal soalan. Okey, GPS dikatakan sebagai sebuah parti, gabungan parti politik yang cukup friendly dengan kerajaan persekutuan. Friendly. Apakah ini akan memberikan kelebihan kepada GPS dalam pilihan raya kali ini untuk memudahkan mereka memenuhi segala janji-janji dalam manifesto nanti? Seperkara yang kita perlu kena bersetujulah sejak daripada dulu. Lagi kalau kita lihat politik di peringkat negeri ini, siapa yang ingin memimpin negeri ini belum mendapat kurang lebih macam blessing lah, restu daripada kerajaan pusat, daripada KL. Dan itulah yang telah berlaku sejak beberapa pilihan raya yang lepas, ataupun di bawah beberapa kepimpinan sejak tahun 1960-an. Tapi tren itu berubah. Khasnya apabila Tok Nan menjadi Ketua Menteri, di mana beliau bukan tidak friendly, masih lagi friendly, tetapi vocal mengenai isu-isu tertentu seperti isu MA 663 dan juga beberapa isu lain berkaitan dengan autonomi negeri Sarawak dan sebagainya yang pernah dibangkitkan. Dan isu tersebut masih lagi dibincangkan sehingga kepada hari ini oleh kepimpinan negeri, khasnya di bawah Abang Jo, dan punyai
jawatan kuasa dan sebagainya untuk membincangkan perkara seperti MA 63. Jadi pada masa ini mungkin kita boleh katakan bahawa sifat friendly itu boleh membawa kebaikan kepada kerajaan negeri, kerana sekiranya tiada kerjasama di antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat itu adalah sukar untuk melaksanakan apa yang berlaku di negeri. Dan kita di Sarawak dapat merasakan ini pada Pen Borneo yang kita rasa macam ada lambat sedikit akibat daripada perubahan kerajaan pada beberapa tahun yang lepas. Jadi saya rasa kalau ini berulang lagi mungkin dia akan merugikan. Tetapi kita tak boleh nafikan bahawa dalam politik itu seperti mana yang Dr. Mazlan kata adalah sesuatu yang dynamic dan realignment boleh berlaku dari semasa ke semasa. Mungkin di peringkat yang lebih besar ataupun di peringkat yang lebih kecil, di peringkat kawasan Dewan Negeri dan sebagainya. Jadi sifat friendly itu bagi saya perlu untuk kerajaan negeri bekerjasama dengan kerajaan pusat di situ. Tapi sama ada ia mendapat sokongan waktu pilihan raya ini, saya rasa kita akan lihat nanti keputusan. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Dr. Nielsen. Kita cukup gembira di atas kehadiran anda dalam program ini. Dan Dr. Mazlan pun setuju bahawa anda Prof adalah merupakan seorang ahli academician yang cukup matang sebenarnya. Jadi segala pandangan anda itu adalah sesuatu yang cukup menyenangkan kami di ruang bicara ini sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak Prof. Kita akan jumpa lagi nanti. Baik, Dr. Mazlan, kita di penghujung sebenarnya. Tinggal lebih kurang 1 ataupun 2 minit saja lagi. Harapan dan juga anticipation Dr. Mazlan sendiri untuk pilihan raya negeri Sarawak kali ini. Ya, pilihan raya negeri Sarawak adalah penting kerana ia adalah petunjuk bahawa demokrasi subur dan rakyat mempunyai kebebasan. Rakyat boleh menentukan kerajaan manakah yang hendak mereka pilih. Maka saya mengambil kesempatan ini dalam ruang yang diberikan oleh bernama TV pada malam ini adalah untuk menyeru kepada rakyat Sarawak. Datanglah, turunlah mengundi kerana undi anda adalah menentu masa depan anda bagi kehidupan anda di negeri yang bertuah itu. Dan kepada parti-parti politik yang membuat pelbagai manifesto ini, janji-janji ini, mereka harus sedar bahawa mereka apabila mereka merangka dan membentangkan manifesto itu bukan lagi 3 dekad atau beberapa dekad yang lalu, tetapi mereka berada di abad yang ke-21, tahun 2021, di mana rakyat sangat tinggi kecelikan ataupun literasi politiknya. Maka berhati-hatilah sekiranya anda tidak melaksanakan manifesto, sekiranya diberi mandat, rakyat akan boleh membuat satu perubahan yang mungkin tidak akan menyebabkan parti itu menjadi pilihan rakyat pada masa-masa akan datang. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Mazlan Ali kerana sudi menemani saya di studio ruang bicara hari ini. Dan tentunya segala apa yang disebut oleh Profesor Dr. Nielsen dan juga Dr. Mazlan Ali ini mungkin akan memberikan juga kesan sekurang-kurangnya boleh difikirkan secara serius oleh rakyat Sarawak yang mungkin berkesempatan mengikuti program kami, iaitu program ruang bicara ini. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami, dan jangan lupa kita masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19. Patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan dan selalulah ingat pesanan kami, kita jaga keluarga kita, dan kita jaga negara kita. Jumpa lagi.